Baik saudara, seketika tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Kita ke perkembangan berikutnya. Kelayakan pemilih bagi pilihan raya di Malaysia sudah termaktub dalam perundangan tertinggi negara. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan setiap warga negara berusia 18 tahun dan ke atas yang berdaftar sebagai pengundi berhak mengundi. Ya. Bagaimana pula dengan hukum mengundi bagi memilih pemimpin dalam konteks Islam? Pastikan sahih berimbang melalui wartawan Andy Reza Rohadian memperincikannya dalam segmen Undi Kita. Kepimpinan merupakan perkara yang amat dititik beratkan Islam. Menurut Al-Quran, kepimpinan dan Islam sama sekali tidak dapat dipisahkan kerana tujuan penciptaan manusia itu sendiri adalah untuk menjadi pemimpin atau khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ramai tokoh dan ulama Islam telah memberi penjelasan tentang perkaitan antara agama dengan kepimpinan. Hidup kita ini kalau tidak ada orang yang menunjuk, tidak ada orang yang mengajar, tidak ada orang yang memberikan guide ataupun laluan ya yang betul, maka kita akan sesat. Jadi oleh kerana itu, kita kena banyak menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dan tauladan. Misi utama pemimpin ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memakmurkan dunia. Tanggungjawab tersebut bukan pilihan, tetapi kewajipan yang perlu dilaksana sebaiknya. Bila seseorang itu naik menjadi pemimpin, apa perlu dia lakukan? Iaitu memastikan undang-undang terlaksana dengan betul, dilaksanakan dengan betul, amanah itu berlaku. Jelas, pelantikan pemimpin merupakan kewajipan demi kemaslahatan Islam dan umatnya. Islam tidak menetapkan bagaimana konsep untuk melantik pemerintah, terpulang kepada ijtihad, iaitu penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang tidak bercanggah dengan syarak. Di Malaysia, pelantikan dibuat menerusi pengundian dalam pilihan raya. Zaman Nabi tidak ada mengundi macam sekarang. Ya, kita ada sistem khalifah. Ya. Namun begitu, tidak semestinya kita ambil sebiji apa yang berlaku di zaman Nabi, sebab zaman itu berubah, teknologi berubah, cara pemilihan berubah, cara orang kata apa bertemu antara para pemimpin itu berubah. Ya, sekarang kita ada parlimen, kita ada sidang dud. Persoalan seterusnya, individu bagaimana yang wajib dipilih untuk menjadi pemimpin? Kita mahu pemimpin-pemimpin yang mereka ini taat kepada Allah dan Rasul. Sebab itu arahan Allah, bukan arahan saya. Pemimpin itu mestilah amanah, adil, bijaksana, tahu macam mana nak menguruskan negara. Seorang yang profesional, yang tahu nak bekerja. Itu sebabnya menjadi satu kewajipan kepada kita untuk memilih pemimpin yang mempunyai kriteria ini dengan keluar mengundi. Umat Islam bertanggungjawab sepenuhnya dalam setiap perkara yang dilakukan, termasuk dalam soal pemilihan pemimpin. Diindang, ditampi teras, dipilih antah satu-satu. Jikalau menampi, jangan sampai tumpah padinya. Justru, mulakan setiap perkara dengan ilmu. Jangan sambil lewa atau terburu-buru. Pilih pemimpin yang betul-betul layak berpandukan kriteria ditetapkan dalam Al-Quran. Mohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji latar belakang calon, kemudian tanya kepada pakar dan terakhir bertawakal. Semoga pemimpin yang dipilih mampu menjadikan Malaysia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di Reza Rohadian,
Berita RTM.